Salam sejahtera. Hari ini kita nak masuk ke subtopik kedua dalam asid, base dan garam. Kita nak masuk ke nilai pH. Baik, apa yang kita perlu belajar untuk subtopik ni? Kita perlu menyatakan maksud pH dan juga kegunaan dia. Dan juga kita perlu tahu bagaimana menghitung nilai pH untuk asid dan alkali. Dan juga mengeksperimen untuk mengkaji hubungan antara nilai pH dengan kepekatan ion hidrogen dengan kepekatan hidroksida. So, mula-mula kita lihat kepada perbualan antara adik dengan abang ni. Okay. So, ditanya apa yang sedang abang tu buat dan dinyatakan di sini abang sedang mengambil sampel air untuk menguji pH air dalam akuarium. Ikan badut, clownfish, perlu pH antara 8 hingga 8.3. So 8 hingga 8.3 tu adalah alkali yang lemah. So dia perlu, kita kata perlu keadaan alkali. Baik, ini adalah skala pH yang kita perlu tahu. Untuk skala pH, kita tahu bahagian tengah-tengah nilai dia pH 7 adalah neutral. Dan kalau lebih daripada 7, maka bahagian ni adalah bahagian yang kita kata bahagian alkali. Dan 14 adalah yang paling alkali yang paling kuat sekali. So lebih besar nilai pH, lebih tinggi kealkalian dia. Dan sebelah sini adalah bahagian kurang daripada 7 adalah bersifat asid. So nilai yang paling kecil ialah kosong. Biasanya kita anggap sebagai satu yang paling berasid. So julat pH tu adalah daripada 0 sampai 14. So julat ini akan menunjukkan keasidan iaitu daripada 0 sampai 6 ataupun kealkalian suatu larutan aqueous. So kealkalian tu adalah daripada 8 hingga ke 14. So dia mesti larutan yang mengandungi air iaitu kita sebut sebagai larutan aqueous. So asid mesti kurang daripada 7 dan alkali mesti lebih daripada 7. Kita ada pH meter, kita ada kertas litmus atau pH paper, kertas pH yang boleh kita guna untuk mengukur asid dan alkali ini. So, kita boleh tentukan dengan penunjuk semester, meter pH dan kertas pH. Baik, apa dia pH ni? So, bila kita sebut pH tu, kita kata nilai 1, 2, 3. Apa maksud nilai 1, 2, 3? So, pH ni actually adalah satu kiraan. Kiraan dia adalah kita kata negatif log. Kita belajar dalam matematik log kepekatan ion H+. Okay, kepekatan ion H+. So log tu adalah asas 10 lah. Ya. Kita boleh tekan kalkulator untuk dapatkan nilai pH tersebut. Contohnya kalau kepekatan dia adalah 0.1. So log tu log 0.1. Dan kalau kita secara matematik 0.1 tu adalah 10 kuasa negatif 1. Negatif 1 tu boleh turun ke bawah. So kita akan dapat log 10 itu adalah negatif 1. Negatif 1 dengan negatif kat sini, kita akan dapat positif 1. So pH dia adalah 1 di sini. Okay. So kepekatan, kalau kepekatan ion H+ ada 0.1, pH yang kita dapat adalah nilai dia 1. Okay, kita lihat kepada kiraan di sini. Contoh kalau kita lihat kepada soalan ni, contoh dia asid nitrik, kepekatan ion H+ dia 0.5. Okay, kepekatan dia 0.5. So kita kena ikut takrif untuk pH. pH adalah negatif log kepekatan H+. So kepekatan H+ ini diberikan 0.5. Dan kita tekan kalkulator, log 0.5. Kita akan dapat nilai dia negatif 0.301. So negatif dengan negatif akan jadi positif. Positif 0.301. So nilai pH di sini adalah 0.3. Okay, itu adalah cara untuk mencari nilai pH. Baik. Kalau kita ada nilai pH, diberi nilai pH, nak cari kepekatan. Kemolaran tu ialah kepekatan lah ya. Kepekatan. So, kita tahu pH tu adalah sama dengan negatif log
kepekatan H+. So, pH sekarang diberikan kita nilai 2. So, kita dapat negative log H+. Maka, apa yang kita boleh buat adalah kita letak log H+ adalah sama dengan kita kata negatif 2. Dan kalau kita belajar matematik, asas 10 tu boleh naik ke atas. So, H+ sama dengan 10 kuasa negatif 2. Dan 10 kuasa negatif 2 adalah 0.01. Ataupun 1/100. 1/100 tu 0.01. So, kepekatan asid hidroklorik ni adalah 0.01. So, untuk ini, kalau kita nak cari nilai pH, kita gantikan nilai ni. Kalau diberi nilai pH, maka kita boleh juga cari kepekatan H positif ni. Baik, ada juga nilai yang kita panggil sebagai pOH. Tadi pH tu adalah negative log kepekatan H+. Sekarang ini adalah negative log kepekatan OH negatif. Okey, dia adalah pengukuran logaritma kepada kepekatan ion hidroksida. So, masih sama, asas dia asas 10. Dan kita kena faham bahawa pH campur dengan pOH sentiasa akan sama dengan nilai 14. Okey, mereka bila campur, mereka akan dapat satu nilai 14. So, kepekatan dia mol dm cube, kita kena hafal yang itu. Baik, contoh soalan ni. Diberikan nilai kepekatan OH adalah 0.1. Okay. Dia nak cari pOH. So, pOH adalah negative log. Okay. Kita tak buat kurungan ni. pOH adalah negative log kepekatan ion OH negatif. So, negative log 0.1. So, kalau kita cari negative log 0.1, itu adalah negatif 1. So, negatif akan jadi positif 1. So, pOH adalah sama dengan 1. Okey, kalau pOH sama dengan 1, pH dia akan sama dengan 13. Sebab pOH dengan pH bila campur, mereka akan sama dengan 14. So, di sini, kalau kita nak cari pH dia adalah 14 tolak 1, kita akan dapat 13. pH dia 13, pOH dia 1. Baik, kita lihat kepada contoh 4. Contoh 4 dia beri kat kita hitung nilai pH untuk kalium hidroksida yang kepekatan dia 0.01. Kepekatan dia ada kepekatan OH negatif. So, kita cari dulu pOH. pOH ni negatif log kepekatan 0.01. Okey. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat log 0.01 adalah negatif 2. So, pOH dia adalah 2. Baik, kalau pOH dia 2, maka pH dia, sebab kita tahu pH dan pOH kalau campur adalah 14, maka pH larutan tu adalah 14 tolak 2. Kita akan dapat 12. Nilai pH dia adalah 12. Okey ya. So, itu adalah pH untuk larutan kalium hidroksida. Baik. Di sini dikehendaki kita cari kemolaran untuk lithium hidroksida di mana pH dia 12. Kalau pH dia 12, maka pOH dia akan jadi 2. Sebab bila campur dua-dua angka ni, pH dan pOH mereka akan dapat 14. Kalau pOH adalah 2, maka pOH adalah negatif log kepekatan OH negatif. Ini letak 2. Negatif log. Kita nak cari kepekatan OH negatif. Okey. Oleh sebab ini adalah asas 10. Kita pindahkan negatif ke sebelah sini dulu. Okey, kita batalkan dan 10 tu naik ke atas. So, kepekatan OH negatif adalah 10 kuasa negatif 2. 10 kuasa negatif 2, kalau kita faham, dia adalah 1/100 atau 0.01 dan
Unit dia adalah mol dm cube. Okay. So itu adalah contoh-contoh pengiraan untuk pH dan pOH. Baik, kita nak belajar tentang hubungan antara kepekatan ion H+ dengan ion OH negatif dengan nilai pH. So nilai pH dihitung berdasarkan kepekatan H+ dalam asid ataupun boleh guna kepekatan ion hidroksida dalam alkali. So skala pH dapat bandingkan kepekatan ion H+ dan ion hidroksida. Okay. So biasanya kita guna pH lah. Kita jarang guna pOH. pH adalah ukuran kepekatan ion hidroksida. So kalau semakin rendah nilai pH bermakna semakin berasid, maka semakin tinggi kepekatan H positif ni. Okay, kepekatan H positif semakin tinggi. So kalau semakin tinggi nilai pH bermakna semakin nilai dia 14, bermakna kepekatan ion hidroksida dia semakin tinggi sebab dia semakin beralkali. Okay. So kalau sebelah sini OH semakin lebih tinggi, sebelah sini ion H positif kepekatan dia semakin tinggi. Baik, kalau kita lihat kepada eksperimen 6.3, dia mengkaji hubungan antara kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH. Maksud dia apa yang berlaku apabila kepekatan katakan pH tinggi. Okey, kalau kepekatan tinggi, apakah nilai pH asid tersebut? So pH tu akan menjadi rendah. Sebab bila kepekatan tinggi bermakna dia asid yang kuat lah. Asid yang kuat, pH dia, nilai pH dia adalah rendah. So kita boleh buat eksperimen ni dengan kita buat manipulasi kepekatan H positif, mana kita sediakan asid yang berlainan kepekatan. Ini pekat, ini cair, ini sangat cair. So kita cari nilai pH dengan guna pH meter, tapi kita jangan ubah asid dia. Kita malahkan jenis asid. So kita masukkan 200 ataupun 20 cm3 hidroklorik dalam 3 bikar. Okey, yang berlainan kepekatan, ini bikar 1, ini bikar 2, ini bikar 3. Ukur dengan meter pH dan rekodkan. So apa yang kita akan dapati bahawa kepekatan ini dia akan sama saja. Okey, kepekatan dia sama. Tapi nilai pH ni adalah 1, ini 2, ini 3. So berdasarkan keputusan ini kalau dia pekat, ini pekat bermakna nilai pH dia rendah. Ini sederhana, nilai pH dia 2. Ini cair, nilai pH dia 3. Makna semakin pekat, semakin kecil nilai pH, semakin cair, semakin besar nilai pH. So bagaimana nilai pH berubah dengan kepekatan berkurang? Okay, so bila kepekatan berkurang, apa yang berlaku? Nilai pH bertambah besar. Okay, kita dapati kepekatan bertambah, kepekatan berkurang, nilai pH bertambah. Soalan 2, kepekatan apa yang berlaku kepada kepekatan ion hidrogen apabila kepekatan asid hidroklorik berkurang? Okey, kalau kepekatan asid hidroklorik berkurang, secara automatik kepekatan ion hidrogen akan berkurang sebab mereka datang daripada kita kata sumber yang sama. Asid hidroklorik akan hasilkan ion hidrogen dengan ion klorida. So apakah hubungan kepekatan ion hidrogen dengan nilai pH? So semakin tinggi kepekatan, semakin rendah nilai pH. So kepekatan tinggi, nilai pH akan menjadi rendah. Itu adalah hubungan dia. So hipotesis diterima. Kalau hipotesis tadi kita kata semakin tinggi kepekatan kepekatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH, maka kita terima. Okey, perbincangan. Apabila larutan aqueous dicairkan, asid dicairkan, okey, dia nak cairkan, perubahan apa yang berlaku kepada kepekatan? Kepekatan ion hidrogen berkuranglah. Bila cair bermakna kepekatan berkurang. Nilai pH akan bertambah sebab
Bila cair bermakna asid tu asid lemah dah. Asid yang kurang hidrogen, ion hidrogen. So dia lemah, pH dia akan bertambah. Darjah keasidan akan berkurang sebab dia dah tak begitu berasid lah bila kita cairkan. So hubungan antara kepekatan ion hidrogen, nilai pH dengan darjah keasidan. Kalau kita kata jika kepekatan tinggi, nilai pH akan berkurang dan keasidan akan bertambah. Atau sebaliknya, kalau kepekatan ion hidrogen berkurang, nilai pH akan bertambah dan keasidan akan berkurang. Okey. Baik, kita lihat kepada eksperimen 6.4, lebih kurang sama. Dia nak kaji hubungan antara kepekatan air hidroksida dengan nilai pH larutan. So, adakah kepekatan air hidroksida mempengaruhi nilai pH? Kita boleh buat hipotesis lah. Pada kepekatan ion hidrogen, bukan ion hidroksida bertambah, nilai pH juga bertambah. Kita buat hipotesis ni. So, kita ada 3 larutan natrium hidroksida kepekatan berbeza 0.1, 0.2, 0.3. Kita masukkan dalam bikar 20 cm dan kita ukur dengan pH meter. Okay. Dan kita akan dapat keputusan lah. Nilai ni mungkin kita akan dapat pH dia, kalau tak silap cikgu, mungkin akan dapat ini pOH akan negatif 1. So, mungkin pH dia akan jadi 13. Ini 12, ini 11. Okey. So, bila kepekatan tinggi, pH besar. Kalau kepekatan rendah, pH rendah. Itu apa yang berlaku. So, kita lihat kepada soalan. Apakah berlaku pada nilai pH? Bagaimana pH berubah bila kepekatan natrium hidroksida berkurang? So, kalau kepekatan berkurang, bermakna nilai pH dia juga akan berkurang. Okay? Kita nampak tadi. Okay? Kepekatan berkurang, nilai pH dia menjadi 11. Ini jadi 13. Okay, apabila kepekatan natrium hidroksida berkurang, apa yang berlaku pada kepekatan air hidroksida berkurang jugalah. Sebab natrium hidroksida akan bercerai untuk menghasilkan natrium dan OH negatif. Kalau ini berkurang, OH akan berkurang. Nilai pH akan berkurang juga. Darjah kealkalian juga akan berkurang. Nyatakan hubungan antara kepekatan ion hidroksida, nilai pH, dengan darjah kealkalian. Bermaksud kalau kepekatan ion hidroksida tinggi, nilai pH tinggi, darjah kealkalian juga akan tinggi. Itu hubungan mereka. Okay. Baik, kita perlu buat aktiviti 6.2 sebagai kerja rumah dan juga ujikan diri 6.2. So, ini adalah contoh-contoh benda yang berasid dan beralkali. So, air adalah neutral. So, kalau kita minum susu tu adalah asid yang sangat lemah. Kopi adalah asid yang juga lemah. Tomato dah mula sedikit kekuatan dia bertambah. Cuka 3 asid. Limau 2. Jus gastrik makna dalam perut kita sangat tinggi. 1. Bateri sangat berasid. Okay. Iaitu bateri biasa dalam kereta lah. Okay, bateri dalam kereta. Contohnya bateri kereta memang asid dia sangat kuat. So, sebut penaik adalah kita kata alkali yang lemah. Darah kita patut alkali yang lemah juga. Antacid tu kalau kita makan ubat gastrik lah. Kalau kita ada gastrik, bila kita makan antacid bermakna dia adalah bersifat alkali 10. Okay, larutan amonia 11 agak tinggi. Sabun 12. Peluntur 13 dan pencuci pipe kumbahan ini 14. Okey, kita berhenti di sini dan kita buat kerja rumah untuk 6 point